Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-puan. Apa khabar semua tuan-puan? Saya nak kongsikan satu perkara yang paling penting lah. Okey. Jadi tuan-puan, saya nak share tentang macam mana kita nak mengukur kita punya body fat. Tuan-puan, saya percaya sampai satu tahap, sama ada you ni nak kurus ke, nak apa ke kan, sampai satu tahap tuan-puan, you mesti sampai kat satu tahap, you mesti turunkan you punya body fat. Bukan sahaja you tengok pada berat badan. Jadi kita takkan kekal sampai bila-bila tu dekat berat badan kita. Okey, so saya nak bagi satu analogi tuan-puan. Saya nak bagi satu analogi tuan-puan. Jom kita tengok analogi ni. Durian. Aduh, musim pula tu kan. Okey tuan-puan, durian. Okey, tuan-puan, bila kita tengok durian kan, bila kita tengok durian ni adalah bentuk fizikal kan. So bila kita tengok durian ni, ya Allah, cantiknya. Sekali kan, kadang-kadang bila kita kopek kan, kita dapat yang macam gini, kita suka tuan-puan. Kan? Betul tak? Suka kan? Tapi tuan-puan, cuba kalau dapat yang macam gini. Kat luar dia cantik, tapi dalam dia tak tuan-puan. So apa saya nak kaitkan dengan cerita pada hari ni tuan-puan kan? Okay? Saya nak kaitkan tuan-puan tentang tubuh badan kita. Tubuh badan kita ni tuan-puan, sebenarnya dia terdiri daripada beberapa elemen. Okey. So apa yang membentuk tubuh badan kita? So ini dia. Ni dia panggil body composition tuan-puan. So kita belajar sikit Mungkin teknikal tapi dia sangat penting tuan-puan. Okey. Berat badan kita, katakan berat badan kita ni 100 kilo. Okey. Saya senang cerita lah. Saya kalau ikut calculation yang betul, distribution dia ada percentage. Tapi saya senang cerita macam ni je. Kalau kita kata 80 kilo, kita bahagikan kepada 4 komponen ke atas. Apa dia? Air, otot, tulang dan lemak. Contoh saya bagi contoh. Kalau saya bagi contoh tau, ini bukan betul-betul, tapi bagi contoh. 20 kilo tu air, 20 kilo tu otot, 20 kilo tu tulang, 20 kilo tu lemak. Okey. So sebenarnya kalau ikut betul, dia tak jadilah setara macam tu, tapi pasal nak bagikan mudah. Jadi tuan-puan, bila you exercise, you duduk sauna berpeluh-peluh kan, belum tentu lemak you dibakar tuan-puan, atau hilang. Yang hilangnya adalah air. Jadi bila you minum balik, you naik balik berat badan. So sebab itulah tuan-puan, kita kena faham tentang komposisi tubuh badan. Ramai yang obses sangat nak turun berat badan kan. Sebab tu turun berat badan pada stage pertama berlaku dengan laju tuan-puan. Mungkin cepat. Kalau 100 kilo nak turun 80 kilo tu, kacang orang cakap. Tapi once dah masuk 80, 70, nak ke 60, makin nak turun, dia makin susah. Sebab ada komponen-komponen lain yang bukan boleh simply kita hilangkan dalam tubuh badan kita. Alright, so tuan-puan faham Jadi saya nak relatekan dengan benda ni. Okey, jadi tuan-puan, kita tengok balik durian tadi saya cakap tadi, bila kita tengok durian tu, wah sedap kan, cium bau best. Lepas tu bila kopek, kalau kita dapat yang macam gini, memang kena sumpah lah orang jual durian tu kan. Tapi kalau kita dapat yang macam ni, kita rasa best. Okay, sama juga tuan-puan, kita tengok dekat sini. Okay, bila you fokus nak kurus tuan-puan kan, ramai orang terlepas pandang. Bila dia nak kurus ni, dia hanya fikir turun berat badan saja. Tapi dia tak fikir yang turun berat badan tu, dia kehilangan apa dalam 4 komponen tu. Adakah dia hilang air, adakah dia hilang otot, adakah dia hilang lemak, ataupun bone density pun boleh jadi hilang juga kalau kita tak cukup mineral. Okay, so itulah sebabnya kita kena tahu yang kita ni turun berat badan adakah datang daripada lemak atau tidak. So tuan-puan tengok, ini adalah beberapa contoh badan badan manusia. Okey, so ini anoreksia nombor 1 tuan-puan Okey, saya nak tuan dan puan pilih nombor mana yang tuan dan puan sasarkan. Okey, nombor 1 nombor 1 ni anoreksia. Okey, kita pergi saya hilang pula. Nombor 2 ni dia skinny fat. Okey, bermaksud anoreksia ni bermaksud body fat dengan ini memang kurang rendah lah. Body fat dengan muscle mass sangat rendah.
Okey, skinny fat dia bermaksud kita punya body fat tinggi dan muscle mass rendah. Okey. Okey, so kita tengok pula yang ketiga. Ini flabby. So ini pun boleh jadi body fat dia mungkin tinggi, mungkin rendah. Okey, sebab apa ni kadang-kadang selalu orang yang flabby ni dia berlaku penurunan berat badan yang secara drastik, tuan-puan. So sebab tu dia tak dapat nak adapt. Jadi dia akan turun laju sampai elasticity of the apa orang kata kulit dia tu dia apa tak stretch lah, tak tegang. Okey. Dan yang keempat, tuan-puan, muscular. So tuan-puan, jom tulis dekat komen you nak yang nombor apa. Nombor 1, okey, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Hujung sekali. Okey, jom kita respon sikit. Okey, so tuan-puan, inilah saya nak cakap dengan tuan-puan kan. Kadang-kadang bila kita tengok penurunan berat badan dengan drastik, kita tak tahu yang kita ni hilang apa. Macam dalam durian tadi lah. Okey, bila kita tengok durian tadi, okey, apa yang berlaku kat durian tu, kita tengok luaran cantik. Contoh tuan dan puan pakai baju kan, yang flabby, yang kurus kering, yang kurus skinny fat ataupun antara tiga ni lah. Bila you pakai baju, you akan nampak kurus, tuan-puan. Orang akan puji, wah kurus lah. Oi, Maggie ada Hai Maggie. Oh, thank you. So nanti orang akan cakap you kurus kan. Tapi sebenarnya bila you buka baju, tuan-puan, aduh ya Allah, you pun nak tengok, you nak tengok badan you. Allah, ni betul ke badan aku ni? Macam tu lah. So tuan-puan, ini yang kita tak nak. So bila kita turun berat badan, kita kena pastikan yang kita turun ni biar body fat. So ramai yang kata 4 ramai yang kata 4. So kita bukan nak badan muscular macam tu. Bermaksud, saya tak ambil gambar perempuan lah sebab ini ialah aurat. So bukan kita nak muscular macam tu. Bermaksud kita nak dia lean. Kita tak nak ada, kalau kita cuba angkat tangan semua kan, angkat tangan, kalau kita lambai macam ni kan, yang bawah ni yang bergoyang lebih daripada atas, itu bermaksud memang lemak korang tinggi lah. Okay. So tuan-tuan, inilah benda yang saya nak sampaikan. Kalau kita nak turunkan berat badan, tuan-puan, tolong fokus tentang body composition. Kalau you baru nak start, you belajar tentang body composition, okay? Ataupun senang cerita dia panggil recomposition. Kadang-kadang berat badan you tak turun dan tak naik sangat, okay? Okay, tuan-puan, nanti saya nak tunjukkan tuan dan puan tentang measurement pula. Okey tuan-puan, sebelum saya nak pergi dulu, ni saya nak tengok kawan-kawan ni lah, saya nak tegur. Hai Zulfaqar, Waalaikumsalam. Puan Haslinda, Bos Fatah, Waalaikumsalam. Puan Zul, Waalaikumsalam. Okey, good. Rozaina, apa khabar? Siti Nadia, Anjani, Hafiz. Hari ni ramai Okey, Maggie, hai. Haslinda, Hafiz, Fiza, Fida, Muaram, Shikin, Abdul Manaf. Okey, Nur Razlina. Okey, Waalaikumsalam Sam. Alright. So kita pergi ke seterusnya, tuan-puan Jadi kita pergi ke bahagian measurement. Okey, ada beberapa perkara, ada beberapa peralatan yang boleh kita ukur body fat. Tuan-puan, ni caliper. Kalau tuan-puan nak tengok live ni caliper, saya ada caliper ni. Okey, ni caliper. Jadi macam mana nak guna dia? Kita kena cubit. Dia ada certain bahagian dan dia ada protokol. Dia bukan main cubit, tuan-puan. Kalau main cubit je memang tak jadi. Sebab tu dia ada protokol. Ada cara nak buat lah. Okey, dulu saya buat benda ni sebab masa tu belum ada InBody lagi. 15 tahun lepas kita orang masih buat manual, okey. Dan InBody tu memang agak tinggilah harga dia. So ni contoh bukan kat sini tau. Okey, dia sepatutnya kat chest, okey, kat tricep, dekat iliac supra, dekat apa ni, tepi dan pusat peha. Tu untuk lelaki. Kalau perempuan selalu ambil 3 bahagian. Tricep dekat pusat dengan kat pinggul. Okey. So contoh saya bagi okey, ni
saya kena cubit ni tuan-puan. So apa yang kena saya lakukan adalah saya kena keraskan tangan saya. Bila saya keraskan tangan saya, automatic masa ni contract. Bila masa contract, saya boleh pinch out. Okey, kalau you boleh pinch out macam ni, bermaksud lemak you rendah lah. Tapi kalau you boleh pinch banyak ni, tu maksudnya you memang penternak lemak tuan-puan. Okey, so bila dah pinch out, kita kena clip lah. Okey, clip. So bila kita clip ni adalah bacaan yang kita akan baca kat atas ni. Okey, yang saya tunjuk ni dia dia elektronik kalau tak silap saya. Ni bukan, ni saya tak ingat manual ke tak. Tapi harga dia sangat mahal tuan-puan Ada yang saya beli ni RM10. Tapi kalau yang saya tunjuk dalam gambar ni, saya rasa ratus boleh pergi ke ribu tuan-puan. Dan tuan-puan, saya nak ceritakan tentang caliper ni. Accuracy dia dia accurate kalau orang tu biasa buat tuan-puan. Okey, contoh kalau saya suruh tuan dan puan buat, insya-Allah memang tak accurate. Pasal apa? You tak praktis, you akan ukur hari ni lain, besok lain, bulan depan lain, tahun depan lain, semua akan jadi tak sama. Macam saya dulu, saya praktis benda ni memang every week kita ada klien dan kita buat. So nak kata ketepatan kita tak berapa lari sangat lah. Okay, sebab tu kalau kita nak buat research, benda ni memang dia pakai, tapi dia akan buat kesahan antara penguji dengan penguji tuan-puan. Penguji ni contoh macam tuan dan puan ni, saya buat research, saya nak buat ujian, saya ketua ujian, tuan dan puan kena buat test, dan bacaan tuan dan puan dengan bacaan sama mesti kena correlate, mesti kena ada kolerasi lah. Kalau tak, memang tuan dan puan tak boleh nak jadi penilai. So dia macam tu lah contoh nak cakap kat tuan puan. Tapi untuk mass people, caliper susah tuan puan Alright, so kita pergi kedua tuan puan. Handle body fat analyzer. Handheld body fat analyzer. Dia pegang macam ni dan dia buat ni. Ini pun saya pernah jumpa dulu dalam 15 tahun dululah. Alright, so kita main pegang dia macam tu kan. Tapi nanti saya akan tunjuk satu video tuan puan kenapa ini tak berapa accurate sangat. Alright, tuan dan puan, saya rasa ini paling ramai sekali orang ada. Okey, di mana smart scale lah dipanggil. Ada bacaan body fat, ada bacaan tu dan sebagainya kan. Dan tuan dan puan, sebenarnya ini pun tak berapa nak accurate sangat. Okey, dia bolehlah pakai tapi dia tak berapa accurate. Pasal apa? Dia 4 elektrod je. 4 elektrod ni nanti saya akan saya tak detail lah, saya tak detail, tapi saya nak cakap dia ada 4 dengan 8. Saya nak tunjuk sekejap lagi yang 8 tuan-tuan tapi versi macam ni. So dia 4, dia hanya ambil yang handheld body fat analyzer tu, dia ambil upper body saja. Okey, yang smart scale ni dia akan ambil lower body saja. Okey, right, nanti saya akan tunjuk video tuan-tuan untuk tuan-tuan lebih faham. So ini bioelectrical independence analysis. Susah nak sebut nama dia. In body dial. So tuan-puan, yang ini ada 8 elektrod. Saya dah dapatkan in body dial tuan-puan. Okey, so saya nak tunjukkan ni lah. Okey, so dia ada 8 elektrod. 4 dekat sini, 4 lagi kat tangan tuan-puan. So nampak? 1, ni ada 2, ni ada 2, 4 kan? Kaki ada 4. Okey, jadi tuan-tuan, ini lebih accurate lah. Dan saya, sebelum saya beli ni, saya buat kajian tuan-tuan. Nilai accuracy dia, okey, 0.98, hampir kepada 1. Maknanya dia ni hampir standard dengan yang ini tuan-tuan. Dengan abang dia. Yang ini memang saya nak idam-idamkan tuan-puan. Saya nak dapatkan satu, insya-Allah. Doakan saya. Kalau ada sponsor, silakan. Okey, so ketepatan antara dua ni boleh katakan lebih kurang sama, walaupun dia kecil. Dan ini pengalaman saya lah. Sebab sebelum ni saya buat program, ada seorang peserta beli yang in body dial ni, dan dia pakai yang smart scale, di mana bacaan body fat percentage dia jauh sangat beza. Masa dia pakai smart scale, dia 39 tuan-tuan. Bila dia pergi ke in body dial yang boleh pegang yang apa? Yang ini. Bila dia pakai yang ini tuan-tuan, dia punya bacaan
terus ke 24. Dan bila saya tengok badan dia kan, kita tengok secara visual, memang dia tak sampai pun bukan 24, 34. Dia tak sampai pun ke 39. So itulah, kadang-kadang bila you ambil yang murah tu, sebenarnya nombor tu dia buat main sedap hati you je lah. Okay. So ni InBody InBody 270 selalu ada kat gym. Dan the best is antara dua ni, kadang-kadang dia boleh pakai apps yang sama. Contoh kalau InBody 270 ada Bluetooth, bukan Bluetooth, Allahu Akbar, ada QR code. Dia boleh pakai apps yang InBody Dial ni. Okay. So yang paling antara ni, yang dua tadi ni, InBody punya brand adalah antara yang orang kata tepat. Dan DEXA scan ni paling tepat lah. Okay. Dia memang macam MRI macam tu lah. Okay. So tuan-puan, jadi tuan-puan, saya sangat sarankan yang dua produk ni. Okay. InBody, sebab InBody ni syarikat dia adalah syarikat yang fokus tentang body composition. Okay. Dia tak jual kasut, dia tak jual jam, dia tak jual baju sukan. Dia memang jual, hanya fokus kepada body composition analysis. Jadi bila dia fokus tuan-puan, mereka ada sistem yang canggih lah. Okay. Antaranya diorang ada app sendiri, diorang ada tarik database ke cloud, dan kita boleh buat something dengan database tu. Diorang itu benda yang lebih orang kata lebih extend lah. Tapi kalau pakai InBody Dial ni, the best is you ada apps kat dalam tu. Dan harga dia antara tiga ni, dalam banyak-banyak ni, saya rasa InBody Dial ni adalah brand adalah produk yang you mampu milik lah. Kalau you pakai yang InBody 270 tu, harga dia you mampu tengok je. Okay. Alright tuan-puan. So tuan-puan, sebab tu tuan-puan, kita kena tahu tau tuan-puan, body fat kita berapa. Sebab apa? Kalau you abaikan tentang body fat you tuan-puan kan, so ada possibility you mungkin akan jadi flabby. Okay, mungkin you jadi skinny fat kan. So ada macam-macam lagi lah isu kat situ. Okay tuan-puan, saya nak tengok sekejap soalan ke, ada soalan ke. Saya ada ni lagi. 3 bulan, sepatutnya 3 bulan you dah ada nampak progress. Okay. Calorie deficit bukan tak bagus tuan-puan. Calorie deficit ni adalah satu orang kata, bila you nak pergi ke body fat percentage, you nak reduce kan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Bukan sahaja sekadar kalori. Kalori itu adalah satu unit je tenaga. Saya bagi contoh tuan-puan macam ni. You ambil 100 gram donat dengan you ambil 100 gram daging ayam. So 100 gram donat dengan 100 gram ayam, nilai kalori dua ni walaupun gram yang sama berbeza tuan-puan. Di mana 100 gram donat boleh jejak 4 hingga 500 kalori. 100 gram ayam lebih kurang 2 hingga 300. Okay, let's say kita nak tengok komposisi dekat dalam makanan ni. Kita cakap donat lebih tinggi karbo dan lemak, ayam lebih tinggi pada protein. So isu dia, bila you makan donat, you makan sekeping ke? Kan, mana makan sekeping weh? Makan mestilah 2 berapa ringgit ke berapa kan. So kalau you pergi Dunkin Donut tu, lagilah beratus kalori kan. You makan donat yang tepi jalan tu masih okey lagi. Jadi kita isu dia, kita tak makan donat ni satu, kita akan makan lebih. Dan walaupun you kira kalori, kadang-kadang kualiti daripada kalori tu tak ada. Kat sinilah kadang-kadang body fat dia susah nak beri kerjasama lah. Okey, penternak lemak yang berjaya. Saya bukan penternak lemak, saya usahawan lemak. Okey, bagus. Alright. Okey, siapa yang nak tanya pasal InBody Dial ni, boleh PM saya, nanti saya akan bagi detail tuan-puan. Okey, alright. So tuan-puan, saya nak sharekan satu video lah tuan-puan. Tuan-puan, jom kita tengok video ni. Okey, berat orang ni kan sama je kan. Kejap. Berat dia sama tuan-puan.
Okey, berat dia sama. Tapi tuan-tuan cuba tengok dari segi komposisi badan dia. Okey, komposisi badan dia. Kita tengok dia punya muscle dia warna biru dan fat dia warna merah. Okey, nampak kiri dan kanan. Yang kiri tu nampak dia macam debab sikit kan. Yang kanan tu nampak macam lean. Tapi tuan dan puan, perasan tak berat badan dia sama je, kan? So, ini yang saya cakap pasal durian awal tadi tu. Kan, bila you tengok kan, you tengok berat you sama, tapi bila you kopek durian tu kan, tengok dalam durian tu apa orang kata isi dia sedap kan. Jadi bila you tengok kat sini, walaupun berat badan you sama, tapi kalau komposisi badan you berbeza, maknanya figure you lagi cutting adalah lebih baik lah macam ni. Okay. So tuan-puan, kita nak tengok weight ni kena tengok dari segi komposisi dia. Okey, so kita nak cerita macam mana BIA ni diambil. Okey, so tengok ni yang dia guna 8 elektrod lah. Jadi tuan-tuan, bila kita guna 8 elektrod ni, dia akan pergi daripada kaki, tangan sampai ke kaki, ke seluruh badan tuan-tuan. Tuan-tuan dan macam mana dia baca? Okey, semakin orang tu lean, maksudnya body fat dia rendah, muscle mass dia tinggi, semakin cepat arus elektrik tu berjalan. Okey, kita tengok A dengan B. Okey, A dengan B. Yang di mana dua orang ni lebih kurang berat badan dia sama, macam kes yang tadilah, awal-awal tadi kan. So, nampak tak elektrik yang mengalir di dalam tubuh badan. Yang A ni banyak, yang B ni perlahan. Sebab apa? Elektrik ni dia akan mengalir ikut kita punya air. Okey, jadi dia mengalir melalui air. So maksudnya dalam badan kita ni ada otot kita tinggi. So bila otot tinggi, pengaliran air tu akan menjadi lebih laju. So kalau siapa yang body fat dia rendah, bacaan untuk orang kata body fat percentage akan jadi lebih rendah berbanding dengan orang yang lemak dia tinggi. Jadi kalau lemak dia tinggi, air ni kurang. So dia jalan ni macam lambat lah kan. Allah, lemak banyak lah. Tepi macam tu lah. So nak cakap macam tu lah kan, nak senang ceritanya. Dan kalau you ambil yang contohnya, kalau you ambil yang smart scale tu, dia akan ambil daripada kaki kiri pergi naik ke atas badan dan dia turun ke bawah. Kalau you ambil handheld tu, dia akan pergi kanan, tangan pergi ke tangan kiri. So dia tak menyeluruh tuan-puan. So you faham lah setakat ni macam mana benda ni berfungsi. Alright. Okey, jelas So tuan-puan, janganlah fikir jangan tak tahu macam mana benda ni berfungsi kan. So at least you faham tentang macam mana bila kita naik in body tu, tiba-tiba boleh dapat bacaan tu. So kalau bacaan lemak you tinggi kan, selalunya bacaan dekat dalam result tu akan jadi tinggi lah. Tapi kalau lemak you rendah, dia akan baca dengan cepat. Sebab apa? Lemak kita ni rendah dan otot kita ni tinggi. Alright. So kita nak tengok ada inch loss pun kena tengok juga. Kadang-kadang inch loss ni dia jadi flabby pula. So macam tu lah tuan-puan Dan last kali tuan-puan saya akhiri dengan satu video tuan-puan. Ini video daripada InBody. Tuan dan puan boleh tengok apa features InBody yang kalau tuan dan puan nak beli, tuan dan puan boleh nampak apa kelebihan dia berbanding dengan orang kata timbang-timbang yang lain. Tapi sebelum tu tuan-puan, tolong share video ni. Tolong share video ni biar ramai orang lain mendapat orang kata manfaat daripada video ni tuan-puan. Sekejap jom kita tengok video ni ini InBody punya timbang tuan-puan InBody Dial. Nama dia InBody Dial. Jadi dia memang sangat mudah digunakan, user friendly. Just tekan dan adjust you punya tinggi saja tuan-puan.
Right. Dan dia boleh dikatakan accurate juga sebab saya baca dia punya correlation dia antara dia dengan DEXA 0.98 tuan-puan. Jadi agak tinggi lah dan dia boleh dipercayai lah. Dan tuan-puan, yang the best thing is dia connected dengan Bluetooth dan tuan-puan boleh access melalui handphone. Okey tuan-puan, kalau tuan-puan tengok kat sini, ini apps dia tuan-puan. Dan you nampak tak ada graph tu? So you boleh record antara you punya weight dengan you punya body fat. You ada history kat situ. Kalau siapa yang biasa naik dengan apa orang kata in body dekat gym besar-besar tu tuan-puan kan. Jadi tuan-puan, you akan dapat detail ni di dalam handphone you. Tak perlu print tuan-puan. Dan you boleh, kalau let's say lah handphone you rosak, beli baru, you download semula apps InBody ni dan you boleh dapat track balik timbang berat badan, lemak, visceral fat, semua yang lama-lama semua. Okay. Alright. Okay, so kita tengok lagi tuan-puan. Ini dia tu nampak dia ada history dia tuan-puan dia ada sejarah yang kita boleh simpan. Tu best tuan-puan. Ini sebab tu saya cakap mereka ni specialist dalam bidang ni dan mereka akan fokus dan buat sesuatu perkara yang orang kata memang apa orang kata value dia tinggi lah. Okay, dia bukannya buat kasut, dia tak buat apa-apa semua sekali tuan-puan jadi memang fokus dia menganalisis body fat percentage. Alright. So inilah InBody Dial. Okay. Okay tuan-puan, saya dah habis setakat ni. So tuan-puan, sekiranya ada apa-apa masalah tuan-puan kalau tuan-puan ada apa-apa masalah, ada apa orang kata mungkin dah cuba macam-macam, okay, dan perlukan seseorang untuk bantu dan bimbing tuan-puan so apa ni orang kata, kadang-kadang kita bukanlah tak usaha, kita usaha tapi mungkin berat tak turun, progress tak ada, lepas tu sakit sendi tu makin tinggi. So tuan-puan boleh dapatkan consultation secara percuma tuan-puan, lebih kurang dalam 30 hingga 40 minit bersama saya tuan-puan So saya dah klik link tu dekat situ. So tuan-puan boleh klik je set appointment, nanti kat situ ada kalender, tuan-puan boleh book hari apa, kita boleh discuss tuan-puan So saya tunggu soalan kalau ada apa-apa soalan. Jadi kalau kata saya tunggu lebih kurang 2 minit Alright. So tuan-puan yang baru masuk tuan-puan, tolong like, tolong share tuan-puan. Saya minta tuan-puan share supaya ramai orang dapat manfaat. Dan sekiranya tuan-puan berminat untuk mendapatkan InBody tuan-puan, you boleh beli melalui saya dan saya akan bagi you diskaun tuan-puan. Dia lah diskaun. So you nak dapatkan diskaun tu, you boleh PM saya. InsyaAllah saya akan saya bukan salesman tuan-puan sebab saya rasa benda ni saya patut spread out, saya patut beritahu ke orang lain sebab benda ni sangat penting. Dan you memang kena invest kalau you nak turunkan berat badan you, mesti you kena invest something supaya you dapat track you punya record. Yang saya risaukan bila you turun berat badan, you bukan turun daripada lemak, malah you turun daripada komposisi otot, di mana di akhirnya tuan-puan ada kemungkinan you boleh dapat sakit sendi sebab otot you dah loose, apa orang kata dah atrophy, mengecik, mengecut, okey, dah tak ada daya, tak ada strength. So kat situ apa boleh berlaku sakit sendi dan otot. Alright. Okey, betul. Alright. Okay, so saya rasa tak ada apa-apa lagi. Saya memang cukup lebih kurang dalam setengah jam je saya live. So tuan-puan, saya akan live juga dekat dalam page, tapi bukan selalu sebab saya sekarang tengah sibuk siapkan platform saya punya online program. So follow rapat-rapat saya punya page ni, ataupun boleh pergi kat channel YouTube saya, okay, Bahagia Jemali. Jadi tuan-puan boleh tengok, dan saya akan upload banyak video kat sana lah. Okay, dekat sini saya akan kurangkan sikit. Alright, tuan-puan, jadi tak ada apa-apa, tak ada soalan. So saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang dapat join hari ni. Saya mohon tuan-puan kalau boleh share tuan-puan, beri kebaikan kepada kawan-kawan kita yang mungkin tak dapat join pada malam ni Okey, jumpa lagi pada sesi-sesi akan datang tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.